Okey, hari ini kita berada di Ipoh dalam keadaan hujan yang ke Ipoh. Ya. Tak dengar? Boleh dengar? Okey, kita menolak kehadiran Lepat dengan gaya pemikiran yang mengelirukan, dan ramai-ramai ustaz dah tegur. Kami tidak mahu berhujah ataupun bercakap ke pasal apa yang dia cakap. Kami cuma rakyat negeri Perak. Okey. Dia delay tapi dengar. Share, minta share. Kita perlukan share yang besar, yang ramai. Memang delay. Jalan terus. Boleh? Jalan terus. Okey. Sekarang kami Jabat Perak mewakili semua NGO dan orang Islam dan negeri Perak. Kami menolak fahaman yang dibawa oleh Lepat, dan kami takkan benarkan Lepat untuk datang ke Ipoh menyebarkan buah fikiran dia kepada kami. Kami tidak berhasrat untuk bercakap ataupun menyentuh apa sahaja yang dia sampaikan. Cumanya kami berdiri dari sini nak bagi tahu kami tidak akan bersekongkol ataupun menerima Lepat ini untuk datang ke negeri Perak. Dan sekiranya masih juga dia berada di sini, kami akan buat protes berterusan dan pastinya kami akan sampai supaya perkara-perkara yang mengelirukan ini tidak dibawa kepada anak-anak negeri Perak. Okey, bersama kita hari ini kita ada ramai NGO. Dan dengan itu saya serahkan mikrofon kepada Ayalong selaku Presiden Majlis Ayanda Negeri Perak. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, saya dan bersama beberapa NGO di bawah naungan Jabat ingin menegaskan bahawa kami tidak akan sesekali membenarkan Lepat menyebarkan fahaman sesatnya, ajaran sesatnya yang akan mengelirukan umat Islam, anak-anak kita, yang mana kita berpegang dan berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa saja fahaman saudara Lepat yang kami dapat tahu sekarang, dia on road tour pusing satu Malaysia nak memperkenalkan buku-buku dan fahaman beliau. Dan di Perak ini bukan kata di Ipoh, di mana saja kita akan turun membantah sekeras-kerasnya. Allahu Akbar. Jangan cuba-cuba sesekali menyebarkan fahaman dan ajaran sesat kamu. Kami akan tentang habis-habisan. Dan kami berharap, dan kami akan pastikan rakan-rakan dan saudara kami di negeri-negeri lain akan juga menghalang perkara ini. Lagi satu, saya dan rakan-rakan semua minta jabatan-jabatan yang berkaitan, Jabatan Agama Islam, pihak KDN, PDRM, ambil tindakan supaya fahaman beliau, ajaran beliau yang kita dapati sesat ini tidak menular, merosakkan akidah anak-anak kita. Sekian, terima kasih.
Ada siapa nak tambah komen? Okay, kalau kamera boleh pusing kan hari ni yang datang. Ya, ini adalah sebahagian, kita ada lagi sahabat-sahabat kita di beberapa ruang disebabkan hujan dia berkumpul di tempat lain. Okey. Jadi ini adalah orang-orang yang tidak bersekongkol dengan fahaman yang dibawa oleh Lepat. Kalau dia bangga dengan penyokong dia, kami yang akan orang pertama dan orang terakhir yang akan tentang dia habis-habisan sebagaimana yang Ayah Long cakap tadi. Di Perak ya, bukan saja di Ipoh. Kalau dia turun untuk sebar, kita akan sampai. Okey. Ada siapa nak komen lagi? Ayah Long udah. Dia cakap. Cakap je. Jam aku. Cakap je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hadir hari ini beramai-ramai bukan untuk apa, untuk kita mencegah kehadiran saudara Lepat datang ke Ipoh, iaitu di restoran Cokodok Reggae. Dengan ini kami meminta beliau supaya tidak hadirlah sebaik-baiknya agar tidak mengeruhkan lagi keadaan. Dan saya pun tak nak cakap banyak. Perasaan saya amat marah membuak-buak kerana saya tidak gemar dengan cara beliau. Sekian, terima kasih. Patah dua. Okey, okey. Panglima kita. Bagi Syam juga ready. Ready. Jagut. Jadi tak nak bercakap ni. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebagaimana yang kita sedia maklum Lepat ni latar belakang dia, latar belakang dia sendiri pun huru-hara, bermasalah. Dan jadi apa yang pembawakan yang dibawa tu, apa yang dia akan dibawa tu akan turut sama akan membawa huru-hara pada institusi agama kita. Ialah macam kita Islam ni dah ada aturan dia, dah ada apa, tapi kenapa dia boleh nak mengubah. Jadi kita rasa sebaik-baiknya kita tolaklah dia. Kita sama-sama kita menolak dia. Jangan ada yang nyokong. Okey, hari ini mungkin kita lihat tak ramai ya hari ini yang datang yang protes, supaya yang pertamanya kita minta Lepat berhentilah menyebarkan fahaman-fahaman yang mengelirukan ramai orang. Berhentilah mencari rakan-rakan yang bertentang, ustaz-ustaz satu Malaysia yang tegur macam-macam, tapi teguran-teguran tak diterima, seolah-olah Lepat ini lebih pandai pada ustaz-ustaz yang berada di Malaysia. Oleh itu kita sebagai manusia biasa tertaluk kepada kesalahan. Jadi itu kami nasihatkan Lepat, berubahlah, bertaubatlah, jadilah orang yang lebih baik. Ya. Kita sebagai apa yang kita boleh, kami doakan supaya Lepat sentiasa berada di masjid-masjid, berjemaah dengan sahabat-sahabat yang lain. Lupakanlah perkara-perkara yang merepek, yang kamu cakap-cakap apa semua tu. Kita jadi orang baru, tahun baru, berubahlah. Tak payahlah nak sebarkan buku-buku kamu tu di merata Malaysia. Di Perak pasti kami akan sampai. Kami minta semua NGO-NGO satu Malaysia juga bersama dengan kami. Tolaklah Lepat ni di mana-mana. Bukan saja Lepat, siapa saja yang bawa pemikiran-pemikiran yang pesong, pemikiran-pemikiran yang merepek-repek, yang sesat, yang menggelirukan, berubahlah. Malaysia ni dah cukup sangat masalah dah. Jangan tambah lagi masalah-masalah remeh macam kamu ni. Okey, ada siapa lagi nak komen? Bertobatlah Lepat. Ya, bertobatlah Lepat. Allahu Akbar. Terima kasih semua. Okey, terima kasih semua kepada sahabat-sahabat. Jangan serik datang. Lepas ni kita bawa 2-3 lori lagi.
Ya. Paling ramai. Okey, insya-Allah, insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, minta share semua supaya orang semua ambil tindakan. Benda ni bukan kecil. Walaupun tindakannya kecil tetapi impaknya sangat besar. Sebab remaja-remaja kita ni banyak jiwa yang kosong dan mudah terpengaruh dengan benda-benda yang seronok, benda-benda yang pelik. Okey, minta share. Duk tunggu orang nak ambil buku. Tunggu orang nak ambil. Okey, harap ayahanda Perak sedang menatap video ni. Kalau tak dan atau abang-abang Perak menatap video ni. Pasal ramai yang tanya lepas apa kesudahan cerita Ipoh. Baik. Sat lagi depan ni dia buka kedai tu, lepas pergi post 2 biji buku dekat ayahanda yang cengeng. Apa Tok Anjang, lagi satu apa ni Abang Long. Satu Abang Long yang perut boroi baju hitam tu, tak tahu nama apa. Dan satu lagi Mamat yang pakai baju ACT. Kalau seorang polis pakai uniform, mana polis tu harus tahu bagaimana nak jaga tuan dia, bagaimana nak jaga tuan-tuan atas dia. Masa kes naik turun anak di Pulau Pinang, perebutan anak, tak tahu dia berpusing kes tu jadi kes lepas sesat. So aku hadap Pak Abu tak payah turun, ayah tak payah jawab, aku hadap. Sebab aku percaya guru aku bagi barang yang betul ke aku. Jadi kalau yang pakai baju ACT tu, awak harus sedang awak meletak nama wakil yang telah diamanahkan demi bangsa, agama dan juga demi jalan kebenaran. Jadi awak jangan mengaitkan awak punya wakil ayahanda dengan pakai baju yang menampakkan address, alamatkan kepada ayahanda, tetapi apa yang hang cakap adalah memalukan dan menampakkan betapa kebodohan. Kalau orang lain tengok, orang dia kata, "Nak tanya ni wakil ayahanda cakap ni." Itulah kata kena waspada. Kena waspada. Orang berhati kan. Okey, pada yang ditanya apa yang jadi imbok lepas bagi tahu tak boleh dengar macam ni. Hari ni lepas send buku lepas dah depa. Bagi depa baca buku ni. Lepas tu lepas depa baca, insya-Allah mereka ni akan dijemput hadir ke Kuala Lumpur atau lepas turun ke Perak bersama ayahanda yang peka dan faham di dalam ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu ma'rifat dan ilmu hakikat, iaitu kebenaran. So
So kita akan bersoal jawab dengan mereka ni. Segala apa yang mereka cakap, kita akan usul balik. Dari mana dan sebab apa bercakap macam tu. Dan kenapa menyekat lepas. Kalau kata hampa tu okey. Kalau kata hampa tu Tok Anjang, lagi satu yang boroi tu baju hitam tu, dan juga yang pakai baju. Hampa cakap apa, hampa kena jawab di hadapan ayahanda-ayahanda yang lain. Ayahanda-ayahanda yang tenang dan memiliki ilmu. So hampa jangan ingat hampa lepas. Sebab hampa cakap tolong share viralkan benda ni kepada seluruh ayahanda di Malaysia. InsyaAllah sampai kepada semua. Demi Allah dan Rasul, ayahku pun ada bahagian arwah. Biasalah bila orang viralkan satu kampung, di kampung tu ada pengajian sesat, pengajian tak betul, akan datang orang-orang yang hebat nak bersoal jawab. Seperti aku di Pulau Pinang, yang nombor 1 yang main jumpa masa aku buat show buku, dia nak bersoal jawab, nak bertanya, mencari. Aku ingat lagi perkataan pertama saya nak tahu solat wusta ni apa. Itu perkataan pertama, dan proses-proses sampai dia nampak bahawa inilah kebenaran. Ayahanda nombor 1 di Pulau Pinang. So untuk menjadi ayahanda, kita tak tahulah gangster Cina ke, gangster Hindu ke, gangster apa ke. Dia mesti kena ada humanity, dia mesti ada peri kemanusiaan. Barulah dia seorang ayahanda yang perlu dijunjung, yang kita rasa bangga di bawah dia. Kalau ayahanda jenis menghentam orang, menghina orang, mengganggu perniagaan orang, di mata Allah dia ni siapa dia? Itu dah sebab para makrifah ni kadang dia ada nampak manusia tu berkepala hewan, bertubuh manusia, berjiwa hewan. So hari ni insya-Allah kita akan hantar buku kat mereka, bagi mereka baca buku ni, dan kita nak soal mereka tentang mana yang bahayanya untuk anak muda buku ni, dan kita nak cari tentang mana sesat lepas yang mereka kata, yang pakai baju ACT tu kata tengok hidupan dia pun susah, hidupan dia pun tak tentu arah. Nabi Ayub kudir satu badan, dia letak dalam gua, bini tinggal. Musa alaihissalam perjalanan hidup dia macam mana? Nabi Allah Yusuf alaihissalam sampai duduk penjara 10 tahun. Nabi Allah Ibrahim dibakar dalam unggun api. Nabi Muhammad SAW dituduh gila sampai dalam Quran beri penerangan. Sesungguhnya sahabat teman kamu itu tidak gila. So hang pakai baju ACT macam ni, jangan cakap. Nak fikir yang baik. Hampa boleh main ramai-ramai, tapi kalau main dengan ilmiah, main. Jadi duduk sembang elok. Pasal naiknya ayahanda kalau ada anak-anak kapal yang macam ni. So ayahku pun ada bahagian, dia pun biasa duduk stable dengan Pak Lubung, dan aku juga pernah duduk stable dengan orang nombor 1 bahagian ayahanda di Penang. Dan mereka ni berhemah tinggi. Mereka ni memang nak tahu apa yang mereka tak tahu. Hampa ni pula pelik, hampa bercakap sesuatu yang mereka tak tahu. Para ayahanda yang hebat, Abang Long yang bijak,
dia akan bertanya sesuatu yang dia tak tahu. Dia bukan bercakap sesuatu yang dia tak tahu. Apatah lagi menjatuhkan hukum kepada sesuatu yang dia sendiri tak faham. 3 line ni tak boleh terpisah. Allah, Muhammad, Adam, Rasul, Tarak, Ta'yin, ada wadah dia. Kena susun baik-baik. Tidak bila ramai rayuk tu. Aku homeless di London, bawa lari anak daripada England masuk ke Belgium 12 jam. England, Belgium, Holland. On the way, on the run dari subuh pagi sampailah dekat malam ambil flight. Terbang balik, tak makan 12 jam. Bukan nak suruh hangpa faham yang ni, hangpa takkan faham. Pasal feeling is language of the soul. Apa yang kau lakukan? Cuma kau nak ucap hangpa, tinggal naik lah aku. Aku memegang Allah Muhammad Adam ni, Rasul, Tarak, Ta'yin ni, ada wadah wadiah ni, tak lepas. Dan aku mengaji ilmu mengenal Allah. Jadi hampa ni yang beragama ni ada kau duk bayau menentang aku tak bagi jual buku ayahanda yang duk ada, dan followers yang ada di Ipoh, Perak masa tu nak tanya apa berapa dah lori arak yang lintas kawasan Ipoh hampa stop. Adakah satu pak yang jual arak hampa masuk stop? Aku lintas Ipoh bawa buku yang dalam ni penuh dengan surah dan ayat dan penceritaan untuk anak-anak muda yang mananya dalam keadaan susah hidup. Baca dulu. Lah apa nak halang hampa kata buku ni buku macam-macam, sedangkan hampa tak baca. Tetapi kalau ada sesuatu di dalam bumi Darul Ridwan jual hampa tak sekat, sedangkan buku ni ratusan surah dan ayat hampa nak halang. So hampa ni manusia jenis apa? Hampa ayah anda yang macam mana? Hampa abang long yang memperjuangkan apa? Hearsay hampa dengar apa orang cakap hampa terus macam tu hampa. Aku nak semua yang cakap pakai mic tu kita jumpa. Aku nak semua hampa. Tetapi atas arahan ayah anda tertinggi. Assalamualaikum. Sebab kes ni kes berat. Tuduh orang sesat, tuduh bahaya bagi aku berjalan dalam yang ramai seorang-seorang. Apa ingat sebelah Cok Kodok Reggae tu balai polis besar. Nampak ingat polis dalam tu tak kerti buat kerja. 4 kali lah kot aku buat show di Cok Kodok Reggae. Ingat tak ada SB main tengok. Aku orang tua-tua mai, makcik mai, budak-budak muda mai, semua salam, semua elok, jual buku elok. Hampa ni pergi duduk depan Cok Kodok Reggae buat gila. So apa bezanya hampa? Anjing dan lintas kawasan tu boleh lebih mulia pada hampa. Dia kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Menjadikan insan manusia itu sebaik-baik kejadian. Dan ada kalanya manusia itu lebih rendah daripada haiwan. So you see yourself what you guys doing. Hampa tengok video tu mungkin sekali hampa seronok, second berkata alhamdulillah, third hampa kata Masya Allah kita dah perjuangkan sesuatu. Tengok lagi lebih sikit, hampa dia nampak kebodohan, hampa menentang sesuatu yang hampa tak tahu. Lebih pada 11 ayat dalam Quran, beruntunglah mereka yang menggunakan akal fikir. Dan Allah juga ada berkata di dalam Al-Quran, mereka yang mengikuti yang ramai adalah mudah disesatkan di jalan Allah. Sesungguhnya tiada lain hanyalah bersangka-sangka, malah berdusta. That goes for you guys. Kalau kata bukan lepas, hang kena prove me wrong. Jom kita jumpa.
Tapi dengan satu syarat, baca buku dulu pasal yang tentang penjualan buku. Bang, Assalamualaikum. Baru ni kemarin ni sini aku nak jual buku dekat petang-petang, aku duduk kat Nasi Royal Kedah. Ketuk buku aku nak jual. Polis satu berhenti. Dia kata saya baru habis kerja, tengok video lepas saya singgah, tak pakai uniform. Dia kata saya nak tanya 2 perkara lepas. Lepas tu saya balik. Lepas niaga buku, ada lesen ke atau buku lepas ni sah ke? Saya kata cek dalam SSN saya ada sijil sebagai seorang peniaga, dan cek di Dewan Bahasa dan Pustaka buku ni dah mengikut prosedur, dah bagi 5 biji dan saya dah kod buku ni. Yang ni nak dapat yang ni daripada ISBN. So saya dah dapat ni, saya dah ada borang, saya dah ada sijil. So saya sah sebagai seorang peniaga dan buku saya bukan haram. Buku saya bukan salah, buku saya legal. Buku saya mengikut prosedur yang betul, pergi ke Dewan Bahasa dan Pustaka dan dah dapat. Makna buku ni sah. So dari segi sistem buku ni tak salah. Dari segi sistem aku seorang peniaga. So apa yang apa buat? Kenapa apa tak bersiasat benda ni? Kalau kata ayah anda kata kami sebenarnya menerima arahan ataupun kami telah diarah oleh ahli majlis, ahli Jabatan Agama Perak. So I would like to know siapa yang address tu kat hampa. Pasal hampa jadi bangang macam mana sekali ayah anda yang main tu. Hampa nak tahu pasal apa aku tak main tu. Pasal tuan kedai merayu supaya jangan main, pasal hampa nak buat gila. Dan satu lagi, yang driver aku perempuan, dia pula buat niaga dengan mas. Dia tumpang niaga. Kalau hampa nak tengok aku main juga, aku akan main. Tapi aku main seorang. Sebab ayah anda di Perak, di sini pun ada ayah anda mak Kedah. Dia kontak semua, tanya di Perak. Ramai ayah anda Perak yang tak setuju dengan apa buat ni. Tok Anjang dengan apa yang gemuk baju hitam dia yang boroi, dan juga yang pakai baju ACT. Ramai orang tak setuju apa yang buat kat lepas ni. Mahkamah mana yang kata dia sesat? Selain pada Dr. Mazhar, saya nak tahu lah. Kalau kata di Kedah pun SB Mai cakap elok, di Penang pun SB Mai cakap elok. So aku nak tanya lihat dalam Perak ni, siapa? Kalau mereka dah jawab, mereka kata sebenarnya ada ahli majlis yang cucuk mereka, suruh mereka buat macam tu. So nak jumpa ahli majlis ni, and I'm willing to meet Mufti Perak sekali, demi Allah dan Rasul. Apakah dia buku aku kat dia satu. Dekat Mufti Kedah dah bagi, Mufti Kuala Lumpur dah bagi, Mufti Selangor dah bagi, Mufti Negeri Sembilan dah bagi, Mufti Perak Melaka nak pergi tu hujan, Terengganu dan Kelantan akan kopi juga. Semua mufti tu. Sebab apa boleh bagi ahli fatwa membaca, tetapi mufti boleh tak boleh bagilah, dia penyakit hati. Sebab menentang ilmu min Allah, memfitnah guru aku, dan juga karakter dia yang suka serbu. Apa-apa aja keluar dia dulu serbu. Dulu vaksin pun bagus. Alah ni pak dia terlantang itu, dia kelang kelibut nak suruh dia buat kaji vaksin ni, penggunaan vaksin ni betul ke tak. Mula sokong.
Aku sampai kelak tak setuju, walaupun terpaksa nak balik tengok anak kena cucuk. Lepas tu dah ambil nak fly dah tutup. So tapi benda tu kalau orang tanya setuju tak setuju. Sebab apa tak setuju? Sebab tak ada pengetahuan. Sebab apa tak ada pengetahuan? Sebab dia tak beritahu. Lagi satu, sebab apa tak setuju? Sebab saya bertanggungjawab ke atas diri saya jika apa-apa terjadi. Katanya tak ada perasaan. Khairi Jamaluddin tak boleh kata I got no choice. Sebab whole doing it. Khairi Jamaluddin harus menilik Al-Quran. Al-Quran memberi panduan yang sangat banyak. Salah satu Tauhid, Surah Ali Imran ayat 173. Okey, kita stop buat ya. Saya cuma nak cakap Pak Ayanda ni. Hampa yang kayuh rendah itu, yang pasing-pasing mic tu macam kera depan pisang. Hampa punya cakap-cakap tu hampa jangan main. Aku dah rekod dan aku nak ayanda yang betul mempertuhankan Allah, bukan mempertuhankan agama. Tengok, jadi bukan cakap pasal agama, tetapi sebab kaedah wa huwa ma'akum ainama kuntum itu dia tak ada. Kaedah Allah tu was-sami' al-basir dia tak ada. So lepas cakap apa saja dia nak cakap. Lagu Dr. Mazhar lah, disebabkan agama. Saya bilang agama apa? Bulut. Sikit hari nanti jadi businessman lah dengan politician, nanti buat duit. Atau dah buat lah. So kalau betul-betul yang baca kat hampa nak memperjuangkan agama, kalau aku salah, aku tangkap tangan hampa, aku cium. Kalau aku tak betul, hampa prove me wrong dan show me what is right, then aku pegang tangan hampa, aku cium. Hampa yang ramai-ramai yang cakap pasal korang tak pembawa tak pikiang lagi sekali. Adik-adik aku, kawan-kawan aku, perjalanan aku sebagai seorang peniaga, dan kawan aku yang buka kedai di Cok Bodok Reggae tu, Anas tu, dah beli barang banyak. Ada hampa bayang tak ada 5-600 hari tu. Hampa rasa hampa dah memperjuangkan sesuatu. Kepala kotak hampa. Tuan Jang cakap kat you mungkin ada anak-anak bawah you, boleh cari aku bila masa. Tapi aku cakap dan budak yang pakai baju ACT tu memalukan. Memalukan ayah anda. Kalau hang tak reti dan hang tak lengkap, tak memahami, jangan pakai baju yang address. Orang ditanya siapa ni, baju ni apa ni? Oh dia ni, takkan dia ni ada orang yang macam ni, takkan dia ni hantar orang macam ni. Jangan buat macam tu. Sebab dalam agama Allah, Tuhan tak suruh mengaitkan orang. Hang mengaitkan aku, indirectly hang mengaitkan hang punya guru. Sebab hang pakai baju yang address nama dia, hang mengaitkan hang punya ayah dah. Takkan bodoh nama dia. Aku jumpa banyak badan besar dan cengeng-cengeng macam hampa. Tapi bila aku nampak hampa bodoh, bila aku nampak hampa tak mempertuhankan Allah, it's very sad. It's very sad. Bagi aku tak nampak zaman kebangkitan melalui hampa. Aku nampak zaman kebangkitan melalui para khalifah yang membawa ilmu kepada Allah. Pasal itulah panglima-panglima Melayu lama dulu. Adiputra, hampa pakai ni apa, tengkolok lah, apa nak tunjuk apa? Hampa nak tunjuk Melayu yang jenis mana? Pak Pandai yang pakai tengkolok lah. Hampa nak tunjuk Melayu jenis mana? Si Luncai pakai tengkolok lah. Kita nak Melayu seperti Adiputra, guru hantuah tu. Kita nak Melayu
seperti jebat. Kita nak Melayu yang mengenal Allah, bukan Melayu yang mencampur tu. Tuduh aku sesat, aku duk tunggu kak. Member aku kata kami duk tunggu kak Pak mereka punya hujah atas jalan sesat ni lah. Lala tak ada nak hujah habis. Allah Akbar, takbir. Yang tu kalau orang bisu boleh tak boleh start, tak boleh serta hampa lah. Pasal tak boleh nak takbir, tak boleh nak baik. Kita jumpa insya-Allah, okey. Kita jumpa semua yang bercakap tu. Pasal yang belakang yang nangoi-nangoi duk ikut tu, tapi kat depa nak biar ramai lah. So usaha baca buku saya supaya hampa ada point kat mana sesat. Pasal banyak anak-anak muda yang berkata kosong baca buku ni, dia kata terima kasih dapat saya nampak usul PK Tasawuf yang dapat buka ni, saya nampak buku ni 70% PK. So hari ni kita nak tengok anak muda yang berkata kosong tak tahu apa tu kan lebih pandai daripada hampa atau hampa yang membabi buta. Okay? Assalamualaikum. I try to relax myself. I should maki yang macam maki tu. Apa ni Dr. Mazhar. Sebab Dr. Mazhar dia guna buruk tu. Dia tu memang pelang lah. Dia tu nak famous yang buat duit lah. Haram jaga buruk. Sebab daripada ni nampak jadi macam ni. Sebab ustaz-ustaz yang Wahabi ni, yang tolak ilmu tauhid ni, nampak jadi macam ni. Apa ikut mereka lah. So nak tahu, nak jumpa, aku tak lepas apa, aku tak lepas demi Allah. Dan aku akan turun Perak. Sebab banyak ayahanda Perak yang mengaji ilmu tauhid, yang berhemah tinggi. So aku turun Perak, bukan mereka punya apa, Allah Ta'ala punya. Sultan pun tulis buku, aku seorang penulis juga. Sultan Perak pun keluar buku. Oh, mana boleh sama hang tulis dengan Sultan tulis, tak sama. Hang baca buku dia lah, baca buku aku. Aku pasal kaedah kehidupan dan keinsanan. Dia ada cara dia, tapi penulis pun dia lah. Bukan hina penulis dia kan. Aku tak nak kacau hampa pun. Hampa fikir ni, aku punya life ni. Aku continue doing things what I want to do. I continue doing things, melukis. Dan aku buat ikhlas, perah otak dalam keadaan distress yang mana dibuat oleh Kamili, Nodrus, Haram Jadah Besar, Mazazil tu. Aku continue buat buku ni untuk explain keadaan yang sebenarnya. Dalam hampa bangun out of nowhere, aku pun tak pernah kenal hampa, main menentang buku aku, menentang aku. So aku nak tanya, bila masa aku kacau hampa? Jawab itu dulu. Dan mengapa hampa rasa terganggu? Jawab itu dulu. Dan kenapa hampa ada baris-baris pengataan yang sebenarnya hampa tak tahu? Dari mana? Copy paste atau ada orang telefon hampa pergi hampa buat keluar perkataan-perkataan yang macam ni untuk tentang dia. Are you try to psycho me or psycho rakyat Malaysia? Or you the one who being psycho by the others? So let's check. Kita nak evidence, kita nak kena ada evidence. Pasal bahan bukti nyata adalah diri ni. Bukan orang curi benda tu pula dicuri oleh orang lain. Tak. Wujud artinya ada. Wujudnya sesuatu kejadian tu sebab ada kejadian tu. Maka ada bahan bahas, ada bahan cerita, ada bahan untuk diproses and compress. So hari ni Tok Anjang dan Hak Boroi tu dan yang pakai baju ACT tu, banyak ayahanda yang besar dah hubungi aku, minta aku bagi buku dulu kat mereka. Kita go by step through procedure. Lepas tu baru kita ada bicara ilmiah dari sudut usul fiqh, tasawuf dan makrifah. Hampa jawab soalan aku jawab soalan hampa. Assalamualaikum.